kita akan mengikuti satu segmen wawancara. Ini adalah mengenai dengan program pertukaran pelajar secara maya. Saya menarik sebenarnya program pertukaran belajar secara maya. Kalau dulu apabila kita mendengarkan pertukaran pelajar ataupun exchange student, satu pelajar daripada luar negeri datang ke sini dan pelajar daripada Ketani hantar ke luar negeri. Tetapi secara maya ni macam mana agaknya modus operandi ataupun bagaimana caranya pertukaran secara maya ini dilaksanakan. Kita bersama dengan dua narasumber kita, iaitu bersama dengan Hasha binti Awang Ridwan. Beliau merupakan penuntut Cosmopolitan College level 3 kreatif media ya. Dan bersama dengan Muhammad Danish Shazwan Shukri, penuntut Cosmopolitan College level 5 kreatif media. Jadi kita ucapkan Assalamualaikum, selamat datang ke Rampai Pagi. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah, apa khabar? Baik. Ini rasanya pertama kali di studio Rampai Pagi. Ya, pertama. Rampai Pagi ya, pertama. Mengapa ya? Kita ni santai saja, kita ni bercerita ya. Jadi kita menyentuh mengenai dengan program pertukaran pelajar secara maya dan difahamkan telah pun diadakan ya pada bulan Februari. Jadi sebagai mukadimah mungkin boleh berkongsi sedikit kepada penonton kita yang mengenai dengan program ini dalam keseluruhannya lah, silakan. Bidang mengenai soalan puan tadi, program ini ia memberi pendedahan exposure dan ia mempelajari teknik-teknik animation pelajar luar. Ia juga membina ikatan di antara pelajar luar negara dan pada masa yang sama, we talked about keindahan dan tarikan Brunei Darussalam seperti macam makanan tradisional Brunei Ambuyat dan juga kampung air, haiwan-haiwan yang ada di Riverside atau Dan memang itu antara kebaikannya lah program pertukaran ataupun exchange student program ini. Dan kali ini dibawakan secara maya. Mungkin ada lagi pendapat daripada kita semua, apakah pembaharuan tentang apakah kebaikannya dilakukan secara maya? Kalau traditionally bis kita belayar kan tu, tapi secara maya ni mungkin adakah pembaruan yang baik ataupun macam mana menurut bis kita, silakan. Dari pendapat saya adalah satu perkara yang baiklah kerana mengadakannya secara maya ia memberikan kemudahan akses bagi kedua belah pihak daripada bagi penuntut Jepun dan juga penuntut Brunei. Apatah lagi mengongsikan budaya orang luar, ia boleh membukakan minda seseorang lah tentang budaya orang lain. Tapi kalau itu secara maya ya, tapi kalau rasanya kalau macam kita ni kan memperlihatkan mengenai dengan makanan, boleh kita ada rasanya kalau macam kalau di Brunei sendiri kan agaknya bagi saya susah sedikit. Kalau Brunei sendiri kita ni signature kita ni adalah ambuyat. Jadi macam mana untuk kita ni memperkenalkan ambuyat itu? Apa rasanya? Rasanya kadang-kadang kita ni inginkan rasanya dan sebagainya. Dan mungkin kalau sekiranya lah untuk menerangkan tentang ambuyat dan cara membuat ambuyat dan makan ambuyat dan sebagainya. Macam mana kita ni kan mendescribekan atau menjelaskan kepada penuntut di Jepun tentang rasa makanan tersebut? Macam mana tu? Kalau secara maya, payah pulang sebenarnya. Kayaknya mungkin ada secara deskripsi. Mungkin ada video mungkin diperlihatkan dan juga mungkin sahaja Shazwan sendiri makan dan seterusnya ni bagaimana program ini dapat membantu kepada pelajar untuk menyumbangkan ilmu serta bakat sebagai seorang belia. Mungkin sahaja Danish ataupun Hasha boleh menjawabnya. Sebagai seorang belia, program ini tentunya ia memberi pendedahan yang bernilai. Secara teknologi di negara Jepun ini, ia memang terkenal dengan kemajuan. Maksudnya kemajuan beza negara, beza cara pembelajarannya maksudnya. Jadi kalau sekiranya Danish melihat daripada pertukaran pelajaran secara maya ini, apa yang Danish pelajari tentang perbezaan tersebut?
antara cara orang kita ni belajar dengan orang Jepun belajar? Banyaklah, dari apatah lagi dari segi budaya yang dipelajari. Manakala either macam secara keseluruhan ataupun secara pembelajaran. Salah satu perbezaannya adalah masa permulaan pembelajaran. Di sana mereka selalunya memulakan pada jam 8 pagi ataupun 9 pagi, manakala di sini pula kita memulakannya lebih awal lah, pukul sampai di sekolah pada pukul 6 dan kelas bermula pukul 7.15 ataupun pukul 8. Dari segi waktulah ya, mula pembelajarannya. Itu salah satu itulah ia punya perbezaan. Tapi Intan kan ada apabila kita memperkatakan tentang perbezaan pelajar Jepun dan dengan juga pelajar Brunei, kalau bukan saja perbezaan dari segi belajar atau pendekatan tentang satu topik dan sebagainya, tapi beza waktu tu macam mana? Jadi waktu kita ni tahu di Jepun berapa jam advance daripada kita ni? Berapa jam? Satu jam. Sejam sahaja. Okey. Fikir dalam beberapa jam, dalam 5-6 jam. 1 jam sahaja. Okey. Jadi kalau waktu pagi tu waktu pagi lah tu, sama-sama di waktu pagi lah tu. Yang saja di Jepun pukul 5, tadi baru pukul 6. Macam itulah perbezaannya ya. Okey. Jadi selain daripada masa pembelajaran, mungkin dari segi bahasa macam mana? Dan juga ketika program ini dijalankan, bagaimana dengan bahasa pengantar? Adakah dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu atau macam mana? Program itu dijalankan dalam bahasa Inggeris lah. Inggeris. Jadi itu jadi salah satu halangan kerana jua sebagai salah satu halangan jua. Berguna berinteraksi ya. Bahasa, halangan bahasa lah. Tetapi walaupun ketara, ia tidak menjadi masalah yang besar lah kerana ada penterjemah yang hadir pada masa itu. Baik. Jadi mungkin lagi boleh kongsi lagi apa lagi antara perbezaan selain daripada yang telah pun disebutkan tadi ni? Mungkin Asy boleh menyambung. Yang paling ketara ialah pelajar-pelajar itu dilengkapi dengan tablet. Ya, tablet yang khusus mana pelajar boleh menghasilkan animation ni lah. Kalau pelajar kita ni macam mana tu? Usually kami yang bawa sendiri. Jadi okey, lain apa tu namanya, lain negara, lain lain cara. Betul. Mungkin antara sesuatu yang unik, lain daripada pembelajaran, lain daripada apa-apa. Apa yang bisa kita dapat belajar daripada pengalaman daripada exchange student secara maya ni? Salah satu perkara yang boleh dipelajari dari program ini adalah teknik yang digunakan oleh mereka. Jika sekiranya kita dalam bidang yang sama seperti mereka, kita boleh mencubalah teknik tersebut untuk melihat kesanan cara mereka bekerja. Kita percaya setiap negara tu secara pembelajaran mereka daripada perbezaan budaya, dalam budaya itu ada elemen-elemen ilmu yang mesti kita ni mungkin sahaja sebagai pelajar Brunei ingin perlu tahu dan harus menggarap apa yang telah pun mereka amalkan selama ni. Sama juga agaknya apabila mereka berjumpa dengan kita ni, mereka akan melihatnya pelajar Brunei macam mana caranya bekerja, ataupun pelajar Brunei macam mana cara kebudayaan mereka, dan ada elemen ilmu sebenarnya daripada perbezaan berkenaan. Kalau ini adakah pertama kali, atau ceritakan sedikit tentang sejarah tentang exchange student ini, dan bila agaknya diubah secara maya? Diadaptasi secara maya maksudnya. I think ini pertama kali lah saya ikut. Tidak tahulah kalau ada dulu pernah sekali. Mungkin mengadaptasi daripada pandemik baru-baru ini ya. Jadi dilanjutkanlah secara maya ini. Betul. Jadi seterusnya ni, dan apakah antara cadangan yang dapat bisa kita berikan untuk menarik pelajar lain untuk mengikuti program maya tersebut ya? Macam mana untuk menarik minat mereka agar mereka ini dapat mengikuti program
maya ini? As pelajar yang mengikuti program ini, ia sangat menarik kerana you get to understand, memahami dan menghargai teknik-teknik yang tertentu yang dihasilkan yang tidak dapat begitu sahaja dari sosial media, YouTube, Instagram. Iya, kalau Syazwan sendiri? Salah satu caranya adalah untuk mempamerkan ilmu dan bakat yang boleh diperolehi daripada program inilah. Jadi ia boleh membukakan peluang bagi orang ramai untuk mencuba dan juga membuka peluang untuk mengikuti pekerjaan dalam bidang kreatif media inilah. Iya ya. Dan kita percaya saja dengan adanya program pertukaran pelajar secara maya ini, pastinya kita ni akan dapat ya mungkin saja bertukar pandangan ya, bertukar dapat mendedahkan lagi budaya kita Brunei ya ke Jepun ya. Baik ya, dan alhamdulillah itu dia ini cuma menarik yang mengenai dengan program ini. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Hasha binti Awang Ridwan dan juga kepada Muhammad dan Syazwan bin Syukri kerana sudi datang ke studio Ramai Pagi ya. Ya, insyaAllah kita akan jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.